Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Faiza binti Muhammad Yusuf, nombor matrik 250936-743. Hari ini saya akan menerangkan tentang sumber etika tamadun di China. Etika tamadun di China dipengaruhi oleh 3 ajaran utama, iaitu Konfusianisme, Taoisme dan juga Buddhisme. Ketiga-tiga ajaran ini menjadi panduan hidup masyarakat Cina di dalam membentuk cara berfikir, berkelakuan dan berinteraksi dengan orang lain. Ajaran-ajaran ini menekankan nilai moral, keseimbangan dan keharmonian antara manusia, masyarakat serta alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip utama etika di China. Yang pertama, prinsip keharmonian sosial. Masyarakat Cina sangat menekankan keseimbangan antara manusia, masyarakat dan alam untuk mencapai kehidupan yang harmoni. Dan yang kedua, pendidikan sebagai asas. Ilmu pengetahuan dianggap penting untuk membentuk akhlak dan kemajuan diri. Dan yang ketiga, pemerintahan beretika. Pemimpin mesti menunjukkan teladan moral yang baik bagi memastikan kestabilan negara. Dan yang keempat, keluarga sebagai teras. Keluarga dilihat sebagai asas moral dan nilai utama dalam masyarakat. Dan akhir sekali, iaitu prinsip kestabilan dan keamanan. Masyarakat Cina mengutamakan nilai kolektif dan kesejahteraan bersama demi kehidupan yang aman dan makmur. Sekian saja pembentangan saya tentang sumber dan prinsip di Cina. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nushana Ziha binti Maslin, nombor matrik saya MS 250133595. Di sini saya akan membicarakan berkenaan dengan ciri-ciri yang ada di tamadun Cina. Terdapat bahwa 6 ciri yang ada di tamadun Cina, yaitu Ren, Li, Xiu, Yi, Zi, Zin. Yang pertama adalah Ren, iaitu kasih sayang dan kemanusiaan. Di sini menunjukkan adalah sikap menolong sesama manusia tanpa mengharapkan balasan, contohnya membantu jiran atau rakan yang sedang susah. Yaitu kedua, Li, kesopanan dan adab, yaitu menunjukkan rasa hormat dan budi bahasa dalam pergaulan seharian. Sebagai contoh, menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan berbicara dengan lebih sopan kepada mereka. Xiao, yaitu ketaatan kepada keluarga, yaitu seperti menjaga kehormatan keluarga serta menghargai jasa ibu bapa, yaitu sebagai contoh menjaga ibu bapa ketika mereka sedang lanjut usia. Yaitu seterusnya adalah Yi, keadilan dan moral, yaitu bertindak mengikut nilai benar dan menolak perkara yang salah. Contohnya, tidak bersekongkol dan dalam penipuan atau mengambil rasuah serta memberi rasuah. Yang kelima yaitu Z, kebijaksanaan, yaitu kebolehan berfikir dengan waras dan membuat keputusan yang sangat bijak. Contohnya, menilai sesuatu isu berdasarkan ilmu dan fakta. Yang terakhir yaitu keenam adalah Zin, yaitu kejujuran dan amanah, yaitu menepati janji serta membina kepercayaan antara sesama manusia. Sebagai contoh, sentiasa jujur dalam perniagaan dan pertuturan. Bagi kesimpulan untuk tamadun Cina ini adalah ia menekankan nilai-nilai etika seperti kasih sayang, kesopanan dan kejujuran sebagai asas keharmonian masyarakat. Selain itu, warisan etika ini juga terus diamalkan hingga kini kerana ia dapat membuktikan bahawa moral yang baik adalah tunjang kepada kemajuan sesebuah bangsa dalam sebuah negara tersebut. Hai, nama saya Melody Annabel Augustine dengan MS 250936659. Topik saya adalah tentang etika dan peradaban tamadun Islam. Yang pertama, konsep etika Islam. Akhlak merujuk kepada sikap,
tabiat, budi pekerti yang berasal daripada perkataan Arab kulub. Sumber, etika Islam berpunca daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang menjadi panduan kepada umat Islam. Seterusnya, prinsip-prinsip utama. Yang pertama, amanah. Menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan jujur dan tulus. Selain itu, tolong-menolong, saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan. Ketiga, pemurah, suka menderma dan bersedekah untuk kebaikan bersama. Selain itu, sabar, menerima ujian dan cabaran dengan tabah dan reda. Selain itu, keadilan, bertindak dengan saksama dan adil kepada semua pihak. Seterusnya, ihsan, bersikap baik dan menjalankan hikmat dengan cemerlang. Dan akhir sekali, berintegriti, bercakap benar dan jujur dalam semua urusan. Bagi yang terakhir, ciri-ciri tamadun Islam. Pertama, kesejahteraan. Membangunkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Kebaikan, memastikan setiap tindakan dan hubungan adalah ke arah kebaikan. Dan akhir sekali, penekanan adat dan etika. Menggabungkan etika dan adat sebagai panduan tingkah laku masyarakat, terutamanya dalam konteks tamadun Melayu Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Mia Melinda. Nomor metrik saya MS250936839. Hari ini saya akan bercakap tentang nilai dan contoh tamadun Islam. Yang pertama, rendah diri ataupun dikenali sebagai tawaduk. Maksudnya, tidak sombong dan sentiasa mengakui segala nikmat datang daripada Allah. Contohnya, menghormati orang lain walaupun berpangkat rendah, tidak menunjuk-nunjuk kekayaan ataupun kejayaan, menolong orang lain tanpa berbangga diri. Nilai yang kedua ialah ukhuwah dan perpaduan. Maksudnya, menjalin hubungan baik dan bekerja sama demi keharmonian masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan surau atau kawasan kampung, saling menolong ketika ditimpa musibah, mengelakkan perselisihan paham dan perpecahan sesama umat Islam. Nilai yang ketiga ialah toleransi dan hormat menghormati. Maksudnya, menghargai dan menghormati perbezaan agama, budaya, dan pendapat. Contohnya, menghormati adat kaum lain dalam masyarakat majmuk, tidak menghina agama atau kepercayaan lain, menyertai aktiviti kemasyarakatan tanpa prejudis. Manakala nilai yang keempat ialah ilmu dan hikmah. Maksudnya, menuntut ilmu serta menggunakan ilmu dengan bijaksana. Contohnya, menghadiri kelas atau kuliah agama untuk menambah pengetahuan, menyebarkan ilmu kepada orang lain dengan ikhlas, mengamalkan ilmu dalam kehidupan seharian. Nilai yang kelima, keimanan dan ketakwaan. Maksudnya, kepercayaan penuh kepada Allah dan kesadaran untuk melaksanakan segala perintahnya. Contohnya, menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersyukur atas nikmat Allah, dan bersabar ketika diuji. Untuk nilai yang terakhir ialah kejujuran dan amanah. Maksudnya, bersikap benar, menepati janji, dan menjaga kepercayaan orang lain. Contohnya, ketika berniaga, peniaga tidak menipu penimbang, tidak menyalahgunakan kuasa atau amanah, dan juga menunaikan janji dengan rekan atau pelanggan. Seterusnya ialah sumbangan dan contoh tamadun Islam. Yang pertama, seni bina dan seni budaya. Masjid, istana, dan kota Islam mempunyai reka bentuk yang indah dan simbolik. Ciri seni bina Islam seperti kubah, menara, ukiran geometrik, dan kaligrafi. Contohnya, Masjid Cordoba di Spanyol,
dan Masjid Ahmad ataupun dikenali sebagai Masjid Biru di Turki. Yang kedua, sistem pemerintahan. Islam memperkenalkan sistem pemerintahan berasaskan syura, perundingan, dan keadilan. Undang-undang Islam yang dikenali sebagai syariah menekankan nilai moral dan kesejahteraan rakyat. Contohnya, zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, beliau menubuhkan Baitul Mal untuk kebajikan rakyat. Yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Islam memperkenalkan sistem ekonomi berasaskan keadilan dan larangan riba. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Damsyik, dan Andalusia menjadi pusat perdagangan antara bangsa. Contoh, pedagang Islam menyebarkan agama dan budaya Islam ke Asia Tenggara, termasuklah Melaka. Yang keempat, sains dan teknologi. Umat Islam mengembangkan matematik, astronomi, kimia, dan kejuruteraan. Konsep algebra berasal daripada perkataan aljab. Ahli astronomi Islam menghasilkan peta bintang dan jam matahari. Contohnya, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem nomor Arab dan asas algebra. Manakala yang terakhir pula, pengetahuan dan pendidikan. Islam sangat menekankan kepentingan menuntut ilmu. Banyak universiti dan pusat ilmu didirikan seperti University Al-Azhar, yaitu di Mesir, dan Bait Al-Hikmah, yaitu di Baghdad. Sarjana Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi menyumbangkan kepada sains, perubatan, dan falsafah. Contohnya, Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan perubatan di Eropa selama berabad-abad. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Halo, nama saya Janeti Jaining dengan nomor matriks MS250937747. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbezaan antara dua tamadun, yaitu tamadun Cina dan tamadun Islam. Perbezaan utama yang kita dapat lihat di antara dua tamadun ini ialah dari aspek asas etika, di mana tamadun Cina berasaskan falsafah, yaitu falsafah Confucius, Taoism, dan Buddhism, manakala tamadun Islam berdasarkan wahyu dan syariah seperti Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa kedua-dua tamadun ini mempunyai sumber rujukan utama yang berbeza untuk mendasari prinsip-prinsip moral mereka. Seterusnya, perbezaan kedua yang kita dapat lihat ialah dari aspek peradaban, di mana tamadun Cina dibina berdasarkan struktur hierarki dinasti yang mengutamakan kuasa maharaja, manakala tamadun Islam dibina berdasarkan agama yang melibatkan konsep khalifah dan syura, di mana mereka mengutamakan panduan syarak dan perbincangan. Prinsip ketiga yang kita boleh lihat ialah dari aspek hubungan sosial, di mana tamadun Cina sangat menitikberatkan struktur hubungan sosial mereka. Oleh itu, kedudukan dan darjat adalah dianggap penting oleh mereka. Manakala tamadun Islam pula berlandaskan semangat persaudaraan sesama manusia dan prinsip sama rata atau kesamarataan, di mana semua individu dipandang sama di sisi Tuhan. Akhir sekali, kita dapat lihat bahwa matlamat akhir ataupun matlamat kehidupan dua tamadun ini, yaitu tamadun Cina dan Islam, turut berbeza. Tamadun Cina lebih mengutamakan
keharmonian duniawi yang bermaksud di dunia ini dan keseimbangan, manakala tamadun Islam mereka bermatlamat untuk mencapai keredaan Allah dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini bermakna tamadun Islam bukan sahaja fokus kepada kehidupan di dunia ini, mereka juga fokus kepada kehidupan selepas kematian. Secara ringkasnya, kita dapat melihat bahwa tamadun Cina dan tamadun Islam memiliki nilai murni, namun juga memiliki perbezaan yang sangat ketara dari segi sumber rujukan utama, peradaban, hubungan sosial, dan juga fokus mereka terhadap matlamat kehidupan ataupun matlamat akhir mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Gracelendra Morris dengan nomor matriks RSUN 250034. Saya akan membincangkan tentang persamaan tamadun Cina dan tamadun Islam. Dari aspek asas etika, tamadun Cina menggunakan falsafah Confucius, Taoism, dan Buddhism. Sementara tamadun Islam menggunakan asas etika wahyu Al-Quran dan Sunnah. Persamaan yang terdapat pada asas etika tamadun Cina dan tamadun Islam mengutamakan moral dan keadilan. Seterusnya dari aspek peradaban, tamadun Cina berpusat pada maharaja dan dinasti, sementara tamadun Islam berpusat pada Allah dan ummah. Persamaan yang terdapat melalui aspek peradaban terhadap tamadun Cina dan tamadun Islam ialah mengutamakan masyarakat dan keharmonian. Seterusnya aspek hubungan sosial, tamadun Cina berasaskan hormat, hierarki, dan tradisi. Sementara tamadun Islam menggunakan hubungan sosial, ukhuwah, dan kesamaratan. Persamaan yang terdapat melalui aspek hubungan sosial terhadap tamadun Cina dan tamadun Islam ialah menjaga kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, aspek matlamat akhir melalui tamadun Cina, mereka menggunakan keharmonian duniawi dan keseimbangan. Sementara tamadun Islam berpandukan kepada Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Persamaan yang terdapat melalui aspek matlamat akhir terhadap tamadun Cina dan tamadun Islam, mereka bermatlamat untuk mencari kebahagiaan dan harmoni.